التعلم والتعليم والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ayat 106 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud pada hari di mana menjadi putihlah wajah-wajah dan menjadi hitam muram wajah-wajah yang lain,
Maka adapun orang-orang yang menjadi hitam oleh muka-muka ataupun wajah-wajah mereka, dikatakan, mengapakah kamu kufur setelah keimanan kamu? Maka rasailah kamu akan siksa disebabkan apa-apa keadaan kamu yang mana kamu menjadi kafir. Ayat 106. Ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang menjadi putih berseri-serilah oleh wajah-wajah mereka, maka berada dalam rahmat Allah, yakni dalam syurga. Mereka di dalam syurga itu merupakan orang-orang yang kekal. Ayat 108, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakannya kepada engkau, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, dengan benar. Dan tidaklah Allah itu ingin melakukan kezaliman kepada seluruh alam, yakni kepada makhluknya. Ayat 108. Ayat 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah segala sesuatu yang berada di 7 lapisan langit dan segala sesuatu yang berada di 7 lapisan bumi, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua perkara. Jadi ayat 106 yang kita bacakan sambungan kepada ayat kemarin 105. Ayat 105 menceritakan jangan jadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka itu bukti-bukti yang nyata, dan bagi mereka itu siksa yang amat besar. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bercanggah di dalam perkara yang diharamkan, seperti bercanggah dalam perkara akidah. Akidah yang betul, Allah itu bersifat Maha Esa. Akidah yang salah, ada kata Tuhan itu ada 3, iaitu akidah orang Kristian. Begitu juga akidah-akidah yang lain. Begitu juga isi kandungan bab akidah yang lain. Sementara perselisihan di dalam perkara furu', perkara cabang, perkara hukum hakam fiqhiyah, hukum hakam fiqh, ataupun perkara kecil, itu merupakan perselisihan yang tidak boleh dinafikan, kerana menjadi kehendak Allah dan sunnah Allah Subhanahu wa taala berlakunya perselisihan dalam memahami hukum hakam di sisi para fuqaha. Dan perselisihan itu sudah berlaku di zaman para anbiya, sebelum ianya berlaku di zaman Nabi besar Muhammad SAW ketika baginda masih hidup, dan sebelum ianya berlaku di zaman para sahabat sampai kepada kita hari ini. Di zaman para anbiya sudah diceritakan dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya, bagaimana perselisihan antara Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dengan ayahnya Nabi Daud alaihi salatu wasalam dalam menghukum pada satu isu yang sama. Pemilik kambing melepaskan kambingnya, lalu kambingnya pergi makan daun-daun di pokok pemilik kebun. Lalu pemilik kebun merasa sedih dengan apa yang berlaku. Dia tanam pokok beberapa bulan,
pokok dah besar dah, tak tahu kambing memang makan habis. Lalu dia pergi mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya kena naya ni, pokok saya tanam elok aja, tak tahu kambing kawan tu memang makan habis. Sekumpulan pokok yang saya tanam dimakan oleh sekumpulan kambing. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam berkata, hendaklah pemilik kambing itu membayar ganti rugi kepada pemilik kebun kerana dia biak kambing dia pergi jahanam orang pokok. Pemilik kebun itu, dia yang salah. Bela kambing tak boleh dalam kandang, lepas sana sini pergi makan habis daun pokok, jahanam habis kebun kawan tu. Maka isu yang sama kemudiannya dibawa kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman kata, tak payah bayar ganti rugi, hanya perlu tukar. Kalau kebun dia tu dia tanam pokok selama 6 bulan, contoh dia, daripada mula tanam benih sampai naik pokok jadi daun apa semua, mungkin umur dia lebih kurang 6 bulan contohnya, maka serahkan kebun itu kepada pemilik kambing supaya dia tanam balik pokok, dia bela balik pokok jadi macam jahanam kemarin. Dan serahkan kambing kepada pemilik kebun untuk dia jaga kambing itu. Apabila pokok tu dah besar, tukar balik, ambil balik kambing hang, buat balik kebun aku. Allah memuji hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan, fafahamnaha Sulaiman. Kami bagi faham akan dia kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Allah tidak memperlekehkan Nabi Daud alaihi salatu wassalam kerana kedua-duanya betul. Nabi Daud kata pun betul, Nabi Sulaiman kata pun betul. Cuma hak lebih tepat hak Nabi Sulaiman. Maka Allah puji kedua-duanya. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Kedua-duanya kami berikan ilmu dan kebijaksanaan. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Dan kami mempermudahkan Nabi Sulaiman, Nabi Daud lebih tang lain pula dah. Gunung ganang bertasbih dengan Nabi Daud, burung-burung pun sama. Allah Subhanahu wa taala mengajar dalam ayat ini, perselisihan sudah berlaku di sekalangan para anbiya di dalam menghukum sesuatu isu yang sama tetapi hukum yang berbeza. Dan Allah puji kedua-dua nabi. Cuma yang lebih tepat hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Begitu juga kisah di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bersumpah dia tidak akan mendekati istrinya selama satu ketika daripada masa. Dia tidak akan mendekati istrinya hinan minad dahri. Hinan mana satu hin, satu masa. Lalu dia menyesal di atas sumpah itu. Dia pergi cari Nabi SAW nak minta penjelasan bagaimana hukum yang telah menimpa dirinya disebabkan sumpah itu. Nabi SAW tak ada, dia tak jumpa. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia cerita apa yang dia kata dan penyesalan dia di atas kata-kata itu. Sayyidina Abu Bakar kata penyelesaian dia tidak ada kerana hinan itu makna dia seumur hidup. Maka kamu sudah tidak boleh mendekati isterimu sampai mati. Dia pergi cari pula Sayyidina Umar. Jumpa Sayyidina Umar, cerita isu yang sama.
Sayyidina Umar kata 40 tahun kamu tak boleh mendekati isterimu kerana kamu dah sumpah sedemikian. Sayyidina Umar ni ringan sikit. Pasal hak awal tu semua hidup sampai mati. Pi pula jumpa Sayyidina Osman, cerita isu yang sama. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata setahun. Kurang lagi. Pi pula jumpa Sayyidina Ali, cerita isu yang sama. Sayyidina Ali kata bila kemarin, hari ini dah boleh dah mendekati isterimu. Karena bagi saya hin tu makna separuh hari. Soalan yang sama, isu yang sama, perkataan yang sama, jawapan ada 4. Jawapan pertama, hin seumur hidup. Jawapan kedua, 40 tahun. Jawapan yang ketiga, setahun. Jawapan yang keempat, sekerat hari. Maka si lelaki tadi penin. Tak tahu nak ambil yang mana. Soalan satu, isu satu, perkataan pun satu, tapi jawapan 4. Hak pertama paling teruk. Hak terakhir paling senang. Maka pergi cari Nabi SAW, jumpa lepas tu. Cerita kat Rasulullah. Saya mengata sekian, saya dah menyelesai. Tapi bila saya pergi tanya soalan ni kepada 4 orang sahabat, jawapannya berbeza. Nabi SAW panggil 4 orang, tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kata seumur hidup? Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran tentang hid, makna seumur hidup. Ayat apa nanti kita tengok lain. Tanya pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, saya 40 tahun. Apa dalil kamu, wahai Umar? Kamu kata 40 tahun. Dalil saya firman Allah yang berbunyi, hal ata 'alal insani hinun midad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun tu 40 tahun. Ayat yang kita baca pagi Jumaat rakaat kedua suratul Insan. Tanya pula Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, apa hujah kamu yang kamu pakai, dalil yang kamu rujuk yang menunjukkan bahawasanya hin tu makna setahun? Dia kata firman Allah yang berbunyi, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tu'ti ukulaha, pokok kurma itu memberikan atau mendatangkan akan buahnya, kulla hinin, setiap hin, ay kulla amin, setiap tahun, setiap setahun. Kulla hinin ay kulla sanatin, bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Saya rujuk ayat ni kata kulla hin, setiap 1 tahun. Maka saya habang ke dia setahun. Tanya pula Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, dalil saya firman Allah dalam suratul Rum, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah, maha suci Allah, hina tumsuna, ketika kamu berada di waktu petang, wa hina tusbihun, dan ketika kamu berada di waktu pagi. Hin bermakna al-masa' atau sabah. Al-hin satu ketika dengan arti sepagi atau sepetang. Maka saya kata, sumpahnya itu hanya berlaku kemarin, pagi kemarin ataupun petang kemarin, hari ini dah selesai. Maka Nabi SAW bergembira dengan jawapan keempat-empat sahabat tadi yang mempunyai rujukan keempat-empat ayat Quran. Dan baginda bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Para sahabat aku umpama bintang di langit, yang mana saja kamu ikut, kamu dapat petunjuk. Dan Nabi SAW memerintahkan lelaki tadi mengambil fatwa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
kerana hukum yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali lebih ringan bagi dan lebih sesuai bagi lelaki tersebut. Ini menunjukkan perselisihan yang berlaku di zaman para sahabat. Perselisihan yang berlaku zaman para sahabat juga ketika Nabi SAW hantar tentera dalam satu peperangan, kalau tak silap Bani Quraizah, baginda bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada seseorang di kalangan kamu yang sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Dalam perjalanan nak pergi masuk asar, maka terbahagi dua kumpulan. Satu kumpulan tetap nak berpegang, nak sembahyang di sana juga, di Bani Quraizah. Habis asar apa habis asar, yang penting kita sembahyang mengikut arahan hadis. Hadis kata jangan sembahyang, naklah sembahyang asar di Bani Quraizah. Tengah jalan belum tak boleh sembahyang, kena pergi sembahyang sana. Masuk maghrib pun masuk maghrib lah. Yang penting kita ikut zahir hadis suruh sembahyang sana. Hak kumpulan kedua kata sembahyang sana kalau dan, kalau tak dan sembahyang tengah jalan tak mana dan. Maka muncul dua kumpulan. Satu kumpulan nak sembahyang di tengah jalan walaupun belum sampai Bani Quraizah kerana waktu asar dah masuk takut keluar waktu. Satu lagi tetap nak sembahyang sana juga mengikut arahan hadis. Maka dua kumpulan itu bila dicerita kepada Nabi SAW, Rasulullah puji kedua-duanya. Dua-dua betul. Yang ini faham kau ni, yang ini faham kau ni. Begitu juga tentang peperangan, tentang tentera Badar, tawanan Badar, nak buat macam mana? Sahabat berselisih. Ada kata bunuh, ada kata ambil tebusan dan sebagainya. Perselisihan antara tentera Badar, antara para sahabat dalam menghukum tentera Badar di kalangan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma dan sahabat yang lain. Begitu juga tentang penulisan Al-Quran ketika Rasulullah sudah wafat, ataupun tentang memerangi golongan kafir, golongan murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Umar tak bagi bunuh orang murtad, tak bagi serang orang murtad. Sayyidina Abu Bakar nak serang juga. Yang akhirnya keputusan dia cenderung kepada Sayyidina Abu Bakar, memerangi orang yang telah murtad setelah kewafatan Nabi SAW. Perselisihan itu dicatat dalam sejarah bahawasanya perselisihan yang berlaku dalam masalah hukum hakam furu' sudah ada sebelum zaman Nabi, ketika baginda masih hidup, seperti hadis tadi, la yusalliyanna ahadun al-'asr illa fi Bani Quraizah, dan ketika para sahabat, Rasulullah sudah wafat di zaman para sahabat, dan ianya bertambah dari semasa ke semasa sampai kepada kita hari ini, dan akan berterusan sampai hari kiamat. Seorang ulama besar daripada Mesir yang menetap di Madinah, mengajar di Madinah, wafat meninggal di Madinah, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, dia mengajar Bulughul Maram dalam Masjid Nabawi. Saya hadir kuliah dia 2-3 kali dalam Masjid Nabawi. Dia karang kitab tentang ikhtilaful ummah, ikhtilaful a'immah ataupun ikhtilaful ummah, perselisihan alim ulama di kalangan umat manusia sebelum zaman Rasulullah, ketika zaman Rasulullah, ketika zaman para sahabat dan setelah itu, menunjukkan bahawasanya perselisihan ulama 4 mazhab mereka adalah perselisihan mereka adalah perselisihan yang tidak terlarang, bahkan ia memberi rahmat kepada orang awam seperti kita. Dia tak termasuk dalam menerangan ayat ini. Ayat 105 surah Ali Imran. Kemudian hari ini kita sambung ayat yauma tabyaddu wujuh. Pada hari putihlah, berserilah, gembiralah sekumpulan muka-muka. Muka-muka orang baik-baik, syok, gembira pada hari kiamat. Muka orang-orang jahat jadi hitam, jadi muram, jadi sedih pada hari kiamat. Ada doa yang kita baca dalam doa tahajud nombor 7. Doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka
rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya daku memohon kepada Engkau rahmat dari sisimu, di mana dengan rahmat itu Engkau memberi hidayah, Engkau memberi petunjuk ke dalam hatiku. Minta curahan rahmat kasih sayang Allah. Dengan rahmat itu, dengan berkat rahmat itu, Allah masukkan petunjuk dalam hati kita. Wa tajma'u biha syamli wa amri, dan Engkau menghimpun dengannya akan aktiviti dan urusanku yang berselerak. Urusanku celaru tu bagi jadi elok. Wa talummu biha sya'asi, dan Engkau merapikan urusanku yang tidak teratur, yang serabut. Wa tuslihu biha dini, dan Engkau memperbaiki dengan rahmat itu akan agamaku. Wa tahfadhu biha ghaibi, dan Engkau memeliharakan dengannya akan ghaibku, akan batinku dengan sempurna, baik akhlak dan menuturkan kata yang mulia. Ketika aku duduk seorang-seorang, aku jadi orang yang Kau pelihara daripada terjerumus kepada benda yang Kau murka. Wa tarfa'u biha syahidi, dan Engkau mengangkat dengan sebab rahmatmu itu akan keadaanku ketika zahir, ketika dilihat oleh orang dengan amalan yang baik dan perangai yang terpuji. Wa tuzakki biha amali, dan Engkau menyuci dengannya, dengan rahmatmu itu akan amalanku. Kau membersihkan dengan rahmatmu akan amalanku yang tak elok, bagi jadi elok. Wa tubayyidu biha wajhi, dan Engkau memutihkan dengannya akan wajahku. Ini perkataan yang sama dengan ayat Quran ni. Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari putihlah oleh beberapa muka, sekumpulan wajah di akhirat kelak. Tolong jadikan wajah saya wajah yang berseri-seri, gembira, putih pada hari akhirat kelak, kerana saya nak dapat nikmat. Jangan Engkau hitamkan wajah saya. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tabrani, Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, dalam Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan Tirmidzi juzuk yang ke-9 muka surat 259. Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dalam Mu'jamul Kabir. Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya jilid yang ke-3 muka surat 210. Imam Ibn Khuzaimah dalam Sahih Ibn Khuzaimah, dan Imam Al-Bazzar. Jadi 5 orang ulama hadis riwayat hadis ni, yang dibaca oleh Nabi SAW di satu malam selepas sembahyang tahajud. Baginda membaca doa ini. Salah satu yang permohonan yang terkandung dalam doa ini ialah memohon wajah yang putih dan berseri-seri dan gembira pada hari akhirat kelak. Wa tulhimuni biha rusydi, dan Engkau memberi ilham kepadaku dengannya kepada jalan yang betul. Sampai habis doa tu. Panjang doa ni. Doa nombor 7 dalam doa tahajud yang kita baca. Terkandung perkataan memohon agar dikurniakan wajah yang berseri-seri dan gembira, senang hati pada hari akhirat kelak, yang Allah anugerahkan kepada orang yang mulia, yang berada di atas jalan yang betul. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah kalau tak silap mentafsirkan dengan menyatakan yauma tabyaddu wujuhun, ay yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Pada hari akan bergembiralah, berserilah, cerialah, seronoklah, syoklah wajah-wajah orang yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh, dan hitamlah oleh sekumpulan wajah yang lain, yakni wajah ahlul furqah wal bid'ah,
wajah orang-orang yang berpecah belah dari dan menjauhi jalan yang betul, dan golongan yang suka melakukan perkara bid'ah yang Allah murka. Itu tafsiran sebagian ulama. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka tu kufur kepada Allah masa hidup di dunia, mereka ingkar kepada Allah, maka dikatakan rasalah akan azab siksa disebabkan keingkaran kamu dulu masa hidup di dunia. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Rasalah kamu akan siksa disebabkan dulunya kamu kufur kepada Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, adapun wajah orang-orang yang putihlah oleh wajah mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, adapun wajah orang-orang yang berserilah, bercahayalah oleh muka mereka, yakni orang yang beriman, fafi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yakni dalam syurga. Fiha khalidun, mereka kekal di dalam syurga. Kita orang Melayu bila dengar orang mati, ataupun bila kita nak tulis cerita tentang orang mati, kita guna perkataan ini. Si fulan telah kembali ke rahmatullah. Si fulanah telah kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah makna kembali kepada rahmat Allah. Rahmat Allah yakni syurga. Si fulan telah mati, meninggal dunia, dan mudah-mudahan dia masuk dalam rahmat Allah. Itu satu doa kat dia. Walaupun orang mati itu mungkin kita kenal dia jahat. Duduk dalam kampung dia tu kita kenal dah. Tekoh baik, tekoh jahat. Tekoh semayang, tekoh tuang. Tekoh semayang, tekoh tak semayang. Ada masa pasang surut, ada masa tengok dia pergi masjid, hari-hari pergi masjid, ada masa dia tuang masjid sampai 2 minggu, 3 minggu tak pergi, dia pergi merkit. Tekoh baik, tekoh jahat. Tekoh cakap betul, tekoh cakap mohong. Ada orang kita kenal sedemikian, tekoh tak buat baik terus, tapi digunakan perkataan kembali ke rahmatullah kerana ada satu doa. Kita tak nak kata si fulan telah kembali ke azab Allah. Tu doa tak ketahuan, tak elok. Dengar kat adik-beradik dia marah kita. Pok aku mati yang kata kembali kepada azab. Nak kenal dengan aku dia tak. Jadi orang mati kita kata kembali ke rahmatullah, tu satu doa. Dan dalam Quran guna perkataan itu. Orang-orang yang wajah-wajahnya putih berseri, iaitu orang beriman, fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Dalam tafsir Jalalain kata ay jannatih, berada dalam syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam syurga. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakannya kepada engkau dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, Allah tidak menghendaki kezaliman kepada seluruh makhluk, seluruh alam, kepada makhluknya. Allah Ta'ala tidak bersifat zalim, tak buat naya kepada mana-mana hamba, kerana Allah bersifat maha adil. Maka Allah memberikan balasan sesuai dengan tindakan dan perbuatan orang itu sendiri. Kalau orang tu pakat buat baik di dunia, biasa sudah tentu Allah akan memberikan balasan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin ay bi an yu'khudhahum bi ghairi jurm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah segala sesuatu yang berada di seluruh langit dan segala sesuatu yang berada di bumi. Milkan wa khalqan wa abidan, semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya hamba Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan jadilah segala urusan itu kembali pada Allah. Di akhirat kelak Allah yang akan memberikan keputusan dan hukuman terhadap tindak tanduk
yang dilakukan oleh manusia, tidak ada sesiapa yang dapat lari daripada menghadapi keputusan yang mu'tamad yang bakal diberikan oleh Allah terhadap seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dalam kehidupan dia. Hak si fulan ni hidup cara baik, hukumannya Allah sudah janji nak balas sedemikian. Si fulan ni duk cara sebaliknya, hukuman dia Allah janji nak balas sedemikian. Yang penting kita berusaha supaya kita berada dalam suasana yang baik, supaya kita mendapat balasan yang baik. Ayat berikutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ni kita sambung besok 2-3 ayat lagi, lepas tu kita berpindah kepada kumpulan yang lain pula yang ada perkataan siratin mustaqim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.